Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada Guru Penolong Kanan, Cikgu Idris ada dalam ni, Cikgu Asyukri, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Cik Syahid selaku Koordinator SNAP-ED yang akan mengendalikan mesyuarat kita secara Google Meet ni. Kepada para ibu bapa yang saya hormati dan saya ucapkan tahniah atas keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan bersama kami dalam memastikan kemenjadian kecemerlangan anak-anak Sekolah Kebangsaan Lombok selari dengan murid-murid lain. SNAP-ED ni adalah salah satu daripada orang kata landasan untuk kita melaksanakan kaedah PDPR seperti mana kita punya classroom lah ya, classroom. Yang ini SNAP-ED ni dia akan diterangkan oleh Cik Syahid bagaimanakah pelaksanaannya kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan di rumah. Okey, saya mengharapkan penjelasan ini dapat membantu ibu bapa yang saya begitu prihatin lah dapat bersama kami dalam melaksanakan menjayakan perancangan program sekolah. Walaupun dalam keadaan PKP, PDPR tetap juga dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Kita harap yang itulah. Satu lagi saya pun nak minta tolong jugalah pada ibu bapa. Tapi tak semualah ibu bapa yang ada dalam ni kan. Kita ada lebih kurang 162 murid, sepatutnya lebih kurang 150 tu sepatutnya ibu bapa lah patut bersama. Kalau tak, kita kata kalau tak 150 tu 50 orang pun kalau dapat bersama pun alhamdulillah lah kan. Tu. Yang pertama sekali yang kita nak jelaskan di sini juga, saya mengambil kesempatan lah untuk ibu bapa. Sebenarnya ibu bapa ni yang di dalam ni yang begitu prihatin kepada pembelajaran anak-anak. Tetapi yang lain-lain tu lah, bila cikgu buat Google Meet, ada yang tak attend, kadang-kadang tak sampai separuh saja yang hadir. Jadi sangat mendukacitakan lah ya, sebab Google Meet ni juga diambil orang kata pemantauan oleh pihak jabatan kepada sekolah-sekolah. Jadi cikgu-cikgu telah usaha untuk melaksanakan Google Meet, tapi ada anak-anak kita yang tak boleh menyertai. Begitu juga apabila kita memberi tugasan, ada anak-anak yang tak respon langsung pun ada. Baru-baru ni kita buat analisis data, ada lebih kurang 7 orang murid yang langsung tidak merespon apa-apa saja orang kata tugasan yang diberi oleh guru. Jadi lepas ni mungkinlah kalaulah PKP ni berterusan sehingga selepas raya haji pun masih lagi berlaku PDP di rumah, maknanya saya kena turun melihatlah keadaan apakah penyebab anak-anak ini tidak langsung merespon ya tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Sebab kalau mereka tak respon, tugasan yang diberi sedianya memberi impak yang cukup besar kepada pembelajaran anak-anak pada masa akan datang. Terutama sekali kalau kita lihat tahun 1, 2. Kalau mereka tidak melibatkan dalam PDP, dia memberi kesan yang cukup besar pada masa depan mereka. So yang itulah cikgu mengharapkan. Tahniah kepada ibu bapa yang menyertai Google Meet malam ni, dan kita sama-sama dengar apakah yang akan disampaikan oleh Cik Syahid. Sementara tu mungkin lepas ni Cik Syahid perkenalkanlah diri kepada para ibu bapa kita yang sangat hebat pada malam ni, yang bersama-sama kita untuk mendengar apakah itu SNAP-ED. Jadi saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim
Dengan ini orang kata macam merasmikan tu. Merasmikan Google Meet kita bersama SnapAd dengan ibu bapa Sekolah Kebangsaan Lombo. Dengan ini saya serahkan kepada Cik Syed lah untuk mengendalikan mesyuarat ini. Silakan Cik Syed. Baik, jadi terima kasih Cikgu Akmal. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada semua ibu bapa dan waris yang ada pada hari ini. Yang saya hormati Cikgu Akmal, Guru Besar SK Lombo, Barisan Penongkanan, guru-guru dan sekali lagi kepada semua ibu bapa, waris dan juga anak-anak SK Lombo yang saya hormati sekalian. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syahid dari SnapAd dan pada hari ini saya akan berkongsi dan memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu Snap dan macam mana kita nak menggunakan SnapAd. Baik, jadi apa yang hadir pada hari ini, alhamdulillah kita boleh puji komitmen. Dan walaupun ialah mungkin ada urusan, ada yang mungkin siang bekerja, jadi sebab tu kita buat malam. Ni pun mungkin ada yang lapar lagi, belum sempat makan lagi. Jadi insyaAllah jangan risau, taklimat saya pada hari ini akan mengambil masa lebih kurang setengah jam sahaja. Jadi sebelum saya start saya punya taklimat, di bahagian ruangan chat Google Meet ni, yang kat bawah tu ada ruangan chat. Okey, saya bagi link untuk grup Telegram. Jadi kita ada create satu grup Telegram untuk ibu bapa dan juga waris serta murid-murid lah. Jadi dalam grup ni kita ada sokongan untuk aplikasi SnapAd. Okey, baik. Jadi sebelum saya teruskan, akan menayangkan dahulu satu video kepada semua supaya lebih supaya anda semua dapat gambaran awal mengenai apa itu SnapAd. Okey, baik. Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh menggunakan cara lama. SnapAd sudah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran bukan dengan jenis. Mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan SnapAd. Mudahnya guna Snap. Saya boleh pergi work, makin semua dalam Snap je. Siap boleh record dan analisis. Mudah saya nak sangka tugasan murid. Teknik siapa pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, SnapAd is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our work with just a few clicks. In short, SnapAd makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap, langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran, serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda minat? Sedia buat. Snap, bring your A-game. Okey, baik. Jadi diharapkan daripada video tadi kita dapatlah sikit gambaran awal bahawasanya Snap ni tujuan dia apa kan. Okey, baik. Jadi saya akan teruskan dengan saya punya pembentangan. Jadi saya akan mengambil masa yang tak terlalu lama pembentangan ini.
saya hanya akan pergi sekali lalu, tetapi saya akan lebih berfokus apabila kita masuk di bahagian tutorial sebentar nanti. Okey, jadi Snap ni sebelum saya teruskan, saya akan share di bahagian ruangan chat sekali lagi link untuk tuan-tuan dan puan-puan semua download aplikasi Snap ini. Okey, jadi boleh tengoklah di ruangan chat tu. Okey, ada. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan pakai Android, boleh klik link di Google Play Store. Kalau gunakan iPhone ataupun gadget Apple, boleh di App Store lah. Okey, jadi saya akan teruskan dengan pembentangan saya. Jadi pertama sekali, apa itu Snap ataupun Snap App? Jadi Snap ni dia merupakan satu mobile app yang kita create untuk membantu guru, murid dan juga ibu bapa untuk menguruskan tugasan sekolah. Okey, jadi sambil-sambil saya bagi taklimat ni, boleh terus try download aplikasi tu. Sebab sekejap lagi kita akan buat dia punya praktikal lah ataupun tutorial dia. Okey, jadi ciri utama aplikasi ni ialah snap gambar untuk menghantar tugasan. Jadi sebab tu kita panggil aplikasi kita ni Snap. Jadi macam mana nak menggunakan Snap ni tuan-tuan dan puan-puan? Sama macam dulu, bila cikgu-cikgu bagi homework, cikgu akan bagi snap saja gambar dan cikgu akan bagi dalam Snap ni lah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh log in je akaun anak-anak, boleh tengok cikgu bagi homework apa. Jadi anak-anak pun buatlah homework macam biasa, buat dalam buku latihan, buat dalam buku tulis ataupun atas kertas. Jadi bila dah buat siap homework dia tu, murid-murid pun tinggal nak snap gambar sahaja, kemudian submit pada cikgu. Jadi cikgu pun akan terus menanda dalam Snap tu juga. Jadi ibu bapa dan juga murid boleh check dapat markah berapa, cikgu tanda apa, kita boleh check semua dalam Snap sahaja. Okey, jadi ada beberapa kelebihan Snap. Yang pertama, sistem ranking, sistem penalti, rekod dan analisis, integrasi dengan Google Classroom, sistem sokongan virtual dan juga gamifikasi. Okey, jadi yang pertama kita ada sistem ranking. Jadi bila anak-anak dan juga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan buat latihan yang cikgu-cikgu bagi, cikgu akan tanda. Dan bila cikgu tanda, cikgu akan bagi markah. Jadi bila cikgu bagi markah tu, kita akan ada sistem ranking lah. Jadi dia boleh tengok ranking dia dalam kelas nombor berapa, ranking dalam sekolah dia nombor berapa, dan juga siap ada national ranking lagi. Dia boleh tengok kalau contohnya anak-anak ni ada tahun 6, dia boleh tengok ranking dia dengan murid-murid tahun 6 sekolah-sekolah lain. Okey, jadi kita ada juga sistem penalti ni. Sistem penalti ni jangan risau, dengar nampak tak lama sistem penalti, susah hati, jangan risau. Okey, jadi apa itu sistem penalti? Sistem penalti ni sebenarnya kalau bila cikgu bagi homework, cikgu akan bagi satu due date lah bila nak kena hantar. Contohnya bagi hari ni hari Rabu, jadi cikgu kata hantar hari Isnin minggu depan. Okey, jadi kalau lambat daripada tarikh yang cikgu bagi tu, kita akan ada tolak markah lah sikit. Okay, jadi yang ini sebenarnya kita nak lebih kalau kita pandang sebenarnya supaya nak biar murid-murid dan juga anak-anak ni alert dan tahu dia kena buat tugasan ni dulu, yang mana dulu. Okay. Kemudian kita ada integrasi dengan Google Classroom. Jadi untuk ibu-bapa nanti nak login pun boleh login pakai account ID dia 5 anak-anak sahaja yang ada m-12345.moi-dl.edu.my. Guna ID yang itu sahaja. Tapi nak masuk bahagian password tu, jangan masuk password Google Classroom atau password dia 5. Masuk sahaja perkataan password, PASSWORD. Okey, kemudian yang ni yang saya nak cerita, iaitu gamifikasi. Okey, jadi kita dalam proses untuk create satu mobile game, iaitu game app Battle of the School. Game ni kalau saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, okey, bayangkanlah anak-anak ni dia buat homework kan, dia buat homework dan dia dapat markah. Jadi mesti orang tanya, dia buat homework ni dapat apa kan? Jadi bila dia ada game ni, bayangkan markah daripada assignment dia tu, markah daripada dia buat homework tu, dia boleh jadikan point untuk dia main satu game yang kita panggil game app ni lah. Jadi dia boleh berlawan lah dengan sekolah tu, lawan dengan sekolah ni kan. Okay, jadi map pertama kita launch pun nanti ialah map Negeri Perlis. Baik, jadi kita juga ada macam-macam lah program reward kan. Kita ada buat satu pertandingan video untuk murid-murid. Kita buat juga macam ala-ala hari anugerah lah.
untuk mereka yang aktif dalam buat homework ni. Okay, kemudian setakat ni, ni statistik lama lah. Setakat ni kita dah gunakan di 15 buah sekolah lah, termasuk SK Lomboh di Negeri Perlis, dan kita dah ada lebih 500 guru dan juga lebih daripada 5,000 murid di Negeri Perlis sahaja yang menggunakan aplikasi ini. Okay, jadi sebelum ni kita buat jugalah ada projek rintis lah, dan kita tengok 80% guru dan murid bersetuju bahawa Snap memudahkan pengurusan tugasan. Ini gambar kami lah di JPN Perlis, sebab program ni kami buat dengan kerjasama JPN Negeri Perlis. Okay, baik. Jadi kok ada yang nak ibu bertanya nak pakai apps ni kena bayar ke? Jangan risau, tak ada bayar apa pun. Kita memang bagi free kepada sekolah, kepada guru-guru dan juga kepada murid. Okay, jadi nak download free, nak pakai pun free, jangan risau. Dan kita ada jugalah data dan juga analisis. Okey, baik. Jadi setakat tu saja saya akan berkongsi mengenai aplikasi ini. Jadi mungkin sekarang ni ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan semua dah dapat. Okey, dah faham dah macam mana Snap ni. Jadi sekarang saya akan buat tutorial macam mana nak menggunakan aplikasi Snap Ads ni. Jadi kalau ibu bapa semua dah download, boleh cuba aplikasi ini bersama-sama saya. Okey, jadi saya akan share sekali lagi saya punya screen dan saya akan tunjukkan macam mana untuk menggunakan aplikasi Snap ni. Okey, jadi yang saya bagi link tu boleh cuba download lah aplikasi ni. Dan saya dah beritahu dah sini. Username dia, ID dia 5, dan di bahagian password masukkan perkataan password tu jugalah, PASSWORD, dan terus klik sign in. Okey, baik. Jadi ini aplikasi Snap. Okey, kalau tengok kalau dah download dan buka je aplikasi, inilah dia punya login interface tu. Jadi kat bahagian email ni masukkan saja ID dia 5 yang m-12345 @moedl.edu.my tu. Kemudian di perkataan password ni masukkan balik huruf password tu, PASSWORD. Okey, kemudian terus tekan sign in. Okey, baik. Jadi bila kita dah tekan sign in, kita boleh terus tengok lah nama anak kat sini kan. Welcome Sofia, welcome Abu Daud, contohnya kan. Jadi kita boleh tengok kat atas ni, kita tengok okey ni kita panggil home interface lah. Kita boleh tengok okey dia ada 2 new assignment. Kita guna perkataan assignment lah dalam aplikasi ni. Dia ada 6 homework yang dah nak due dah, dan dah ada 15 yang dah lepas dah lah. Okey, dan kita scroll bawah sikit, kita boleh tengok okey, active assignment. Active assignment ni maksudnya apa? Maksudnya assignment yang ada lagi lah masih aktif, di mana tarikh hantar dia tu kita boleh tengok ada sehari lagi, ada 2 hari lagi, ada yang tinggal 2 jam lagi. Kat situ mudah kita tahu bila nak kena hantar tugasan ni. Dan kita boleh tengok lah, dan daripada sini pun sebenarnya kita boleh terus klik untuk pergi kepada homework tu. Kemudian kalau kita tengok bawah ni ada classes. Jadi bila kita tekan kelas ni, okey, kita boleh tengok ni saya cerita dia ada ranking kan. Jadi kita boleh tengok okey anak kita ni dalam kelas dia sahajalah. Dan bila kita klik anak kita punya profile tu, kita boleh tengok dia punya profile yang lebih mendalam, yang ada analisis. Sebagai contoh, bila kita tekan assignment, okey, kita boleh tengok ni markah-markah assignment dia ni lah. Okey, kemudian bila kita tekan lagi overview, kita boleh tengok markah sejarah dia secara purata 39, bahasa Inggeris berapa, sains berapa. Jadi kita boleh kenal pasti anak kita ni lemah subjek mana, yang dia handal subjek mana kan. Jadi mudah kita nak tengok dan kita bagi lebih perhatian kepada anak-anak. Okey, kemudian kita boleh tengok juga cikgu mana yang mengajar anak kita. Okey, dan inilah di penjuru atas kanan tu bahagian ranking. Kita boleh tengok ranking dia dengan di sekolah dan juga ranking dia di peringkat kebangsaan. Okey, ni di bahagian sekolah dia lah. Kita boleh tengok dengan kelas-kelas lain semua ada. Dan di bahagian nasional ni dengan pelajar-pelajar sekolah lain semua ada. Okey, kemudian yang bawah sikit ni, okey, seterusnya kita pergi kat bahagian assignment. Kita tengok kat bahagian assignment, kita akan nampak kalender. Kat kalender tu terus nampak ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Okey, apa maksudnya? Kalau yang merah ni maksudnya dah ada assignment yang dah lepas pada tarikh. Okey, jadi kita boleh tengok anak kita ni dah buat assignment ke belum kan, tarikh-tarikh yang dah lepas ni. Kalau ada yang belum,
pun boleh buat, tak ada masalah. Walaupun dah lepas tarikh, murid-murid still boleh buat. Sebab kita tahu kadang-kadang nak bergile-gile kan, nak pakai handphone kan, kadang-kadang tak sempat dan sebagainya lah. Jadi tak ada masalah, walaupun dah lepas due date boleh buat homework juga. Okay, yang warna kuning ni apa? Kuning ni tarikh hari ni lah. Okay, dan warna biru ni apa? Biru ni maksudnya hari-hari yang ada assignment lah, ada homework, dan masih consider aktif lagi. Okay, dan kita tengok kat sini kan, kalau anak-anak ni dah buat homework, atas ni ada warna hijau kecil, dia tulis done. Dah siap. Kalau belum, dia tak ada dan dia tunjuk berapa jam lagi. Okey, jadi kat sini saya akan tunjuk macam mana murid nak tengok homework yang cikgu bagi tu lah. Okey, sebagai contoh hari ni kan 7 hari bulan. Ramai kot yang shopping hari ni. Okey, kita tengok 8 hari bulan, esok ada homework apa nak kena hantar kan. Okey, kita tengok ada latihan formatif ni anak kita dah buat, ada done. Ini latihan karangan ni belum buat lagi ni. Macam mana kita nak buat? Jadi kita klik pada assignment tu tadi. Kemudian kita tengok, okey, ni gambar yang cikgu snap lah, soalan cikgu bagi tadi. Tulis karangan bertajuk Aku Sepasang Kasut. Kita tengok ni homework yang cikgu tu bagilah. Kemudian macam mana nak menjawab soalan tu, tekan saja snap answer ni. Okay, dan add more photo. Bila kita tekan, kita tengok ada dua pilihan. Yang pertama galeri, yang kedua kamera. Kalau kita tekan galeri ni, gambar tu yang dah siap-siap ada dalam telefon lah. Tapi kalau kita belum snap gambar lagi, kita buka terus kamera. Okay, dan kita snap gambar ni latihan yang anak kita buat tadi kan. Jadi kita snap terus gambar. Okay, nampak kita dah snap gambar tu. Bagi cantik sikit, lighting, angle semua bagi cun. Terus tekan use photo. Dan jangan lupa tekan submit answer warna kuning ni. Bila keluar right macam tu, maksudnya cikgu-cikgu dah terima lah anak-anak kita punya homework. Okay, jadi kita boleh tengok macam mana bila cikgu dah mark sebagai contoh. Saya ambil yang inilah. Okay, bila cikgu dah tanda homework anak kita tu, kita tengok ada markah dah kat tepi ni, 88, 99 ke, 50 ke. Jadi bila kita buka, kita tekan saja view marking, kita boleh tengok yang cikgu hantar ni apa, yang mana yang dia tanda, yang mana salah, mana betul, mana cikgu bulat, kita boleh tengok. Jadi kat situ mudah. Jadi sebelum ni mungkin pakai WhatsApp dan sebagainya. Jadi yang ini bila dah ada macam ni, dia mudah. Sebab dia ada record, dia dah ada semua dalam ni sahaja. Okay, di bahagian setting ni lah, kita boleh nak tukar password ke, nak update email dan sebagainya. Okay, jadi itu sahaja. Jadi mudah nak gunakan Snap. Yang paling penting kat bahagian assignment ni, tengok tarikh yang mana ada assignment, tekan ataupun pergi kat home, scroll je bawah. Jadi kat sini kita boleh nampak homework ataupun assignment anak-anak lah. Okey, jadi sebenarnya sangat mudah. Okey, jadi itu sahaja. Okey, baik. Jadi saya akan macam mana saya nak stop share ni. Okey. Okey, baik. Jadi saya akan stop lah share screen saya. Okey. Jadi itu sahaja. Okey, jadi mudah sebenarnya untuk menggunakan aplikasi Snapchat ni. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk saya punya sesi hari ni. Tapi jangan risau, hari ni mungkin saya pergi laju. Tapi jangan risau, saya akan share video, saya akan share dia punya tutorial dalam grup Telegram. Jadi sekali lagi saya minta lah kalau ada yang belum join lagi grup Telegram ni, boleh join kita punya grup Telegram. Dalam tu kalau ada masalah nak login, kita akan bantu. Kalau tak berhenti nak pakai pun kita akan bantu. Dan kalau ada sebarang masalah ke apa, pertanyaan pun kita akan bantu dalam grup Telegram ni. Jadi minta copy link tu ataupun tu klik link tu untuk join grup Telegram tu, dan juga sebarkan kepada kawan-kawan ataupun jiran-jiran yang ada anak-anak di SK Longbo. Okey, baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Akmal. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Syed atas penyampaian taklimat orang kata berkaitan dengan Snap App, bagaimanakah Snap App dikendalikan. Jadi minta ibu bapa yang ada boleh tengoklah di bahagian chat tu untuk join Telegram, supaya sebab kalau kita di Telegram tu dia maklumat tu dia tersimpan, dia tak simpan dalam kita punya data phone.
Jadi dia kalau dalam WhatsApp ni mungkin dia akan masalah sikit. Jadi saya sebenarnya tak berapa suka guna WhatsApp, lebih suka guna Telegram. Sebab Telegram tu dia tak kacau kita punya data kita sangat. Kalau WhatsApp ni dia kadang-kadang dia mengganggu sebab tugasan sekolah pun nak diberi dalam tu. Jadi kalau ada ibu bapa yang nak bertanya boleh buka mikrofon dan boleh tanya sekarang lah kalau yang berhajat untuk bertanya. Kalau tidak, kita akan tengok menggunakan Telegram lah maklumat-maklumat yang akan disampaikan oleh Cik Syahid. Ada ke yang nak bertanya? Ada ibu bapa yang nak bertanya, kau masih confused? Saya faham lah. Kami pun di peringkat sekolah pun pendedahan ni baru lagi. Tapi tadi saya tengok data yang dihantar oleh, sebab kami ada kumpulan WhatsApp sekolah yang terlibat dengan SnapAd ni. Jadi data-data dia saya dah tengok. Kira memang kita kata maknanya kita boleh tahu maklumat anak kita buat kerja ataupun tidak. Macam tadi yang data ditunjukkan oleh Cik Syahid tu pun kita memang boleh pantau anak kita menyiapkan tugasan-tugasan yang diberikan oleh cikgu ataupun tidak. Dan juga kita pun boleh dapat tahu siapakah cikgu-cikgu yang mengajar dalam kelas anak kita. Jadi dari situ tuan-tuan dan perempuan boleh mendapat orang kata information yang lebih detail. Kalau tugasan yang PDPR ni kita kata cikgu bagi tugas, tuan-tuan dan perempuan hanya melihat tanpa mendapatkan data-data yang seperti SnapAd buat. Jadi saya rasa yang ini lebih orang kata nampak dia punya ketelusan tu. Siapa cikgu yang hantar tugasan, yang tidak hantar, anak-anak kita yang buat tugasan. Macam tadi dalam timetable tadi, kalender tu ada yang berwarna merah tu maknanya anak kita mungkin tidak ataupun belum melaksanakan tugasan tu. Seperti cik saya kata, tuan-tuan dan perempuan boleh meminta anak-anak tu buat tugasan-tugasan. Cuma dia jadi terlewat lah, tapi masih lagi boleh dilaksanakan. Jadi itulah harapan cikgu supaya para ibu bapa sekolah kebangsaan Lombok ni kita pun nak setanding dengan sekolah-sekolah yang berada di kawasan bandar itu dalam orang kata celik ICT ni, supaya kita berubah daripada normal lama kepada yang baru sekarang ni. Jadi seperti pengarah hendak lah ya, kita kena berubah kepada sesuatu yang digital. Sekarang ni keadaan digital, kita nakkan anak-anak kita ni terdedah kepada kemahiran ICT. Jadi kita juga kena pantau anak-anak kita ni supaya bila kita bagi phone, dia gunakan phone itu adalah dengan sebaik-baik mungkin lah. Tidaklah melihat benda-benda YouTube ke TikTok yang TikTok pun ada yang berfaedah, bukan tak ada yang berfaedah, tapi kita kena pantau. Sebagai ibu bapa, kita kena pantau keadaan anak-anak kita supaya mereka ni dapat melaksanakan PDPR dengan sempurna dan orang kata dengan sebaik mungkin lah. Sebab kita tak tahu PKP ni rasanya hari ni dah 7,000 lebih dah, semakin meningkat. Jadi kebimbangan kami di peringkat sekolah pun sangat-sangat risau. Kalau kita nak panggil anak murid mai sekolah pun satu kesalahan. Saya sebenarnya dalam hati ni nak memanggil murid-murid yang agak-agak lemah tu untuk buat kelas macam kelas tuition dan sebagainya, tapi tak boleh. Sebab tak boleh panggil, ibu bapa pun tak boleh datang ke sekolah sewenang-wenangnya. Jadi bila kita panggil tu, kita akan panggil mengikut SOP yang sepatutnya, berapa orang sekali boleh mai. Nanti ni untuk makluman ibu bapa ni, dia kurang ni, esok Cikgu Norina dan Cikgu Nur Hafizah akan menyemak senarai nama dan kita akan mula memanggil ibu bapa untuk mengambil duit kuam. Jadi gunalah sebaik mungkin peruntukan-peruntukan yang diberi. Sekiranya ada masalah, maklumkan kepada sekolah supaya kita boleh bantulah sedikit orang kata yang boleh kita bantu kepada tuan-tuan dan perempuan. Jangan kalau di Selangor ya,
mereka kibarkan bendera putih dan kita harapkan di Perlis ni tidaklah berlaku keadaan yang begitu drastik lah dengan keadaan sekarang ni. Saya tahniah kepada para ibu bapa. Saya lihat ni ada 31 yang hadir, termasuklah kalau tolak Cik Syahid, saya, Cikgu Asyukri, Cikgu Idris, Cikgu Nur Hasli, Cikgu Norina yang saya nampak ni kan, Cikgu Nur Afiza, Cikgu Nur Muhammad tadi pun saya nampak. Okey, Cikgu Husna Zila. Husna Zila ni dia termasuk sebagai ibu bapa lah dengan Cikgu Harishun. Kan, tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan kerana bersama kami. Adakah ibu bapa yang nak bertanya? Ada tak ada? Ada yang nak tanya? Okey, boleh tak buka kamera, kita nak ambil gambar, minta Cikgu Hasli ambil gambar supaya kita nak dokumentasikan dalam web kita. Okey, minta buka kamera semua ibu bapa, minta tolong anak-anak, tolong mak ayah. Buka, kita nak tengok. Ni ibu-ibu bapa yang very committed lah. Saya kata tuan-tuan dan perempuan sangat hebat. Tahniah semua. Okey, boleh buka kamera. Belum ada yang buka kamera ni. Ramai lagi ni, tolong buka, kita nak ambil gambar. Lagi ada huruf saja. Cikgu Nora buka kamera. Gambar dia comel, dia tunjuk gambarnya comel. Cikgu Husna. Okey. Cikgu Hasli bolehlah ambil gambar, dia pun tak mau buka. Kita bagi 2 minit lagi. Okey. Okay, saya snap Dapat dulu. tak pun tak apa. Cikgu Syahid, Cik Syahid pun dia nak buatkan ni sebagai dokumen. Cik Syahid kan? Bahawa ibu bapa Sekolah Kebangsaan Lombok begitu committed lah untuk memastikan anak-anak berjaya dalam akademik, insyaAllah. Okey, boleh Cikgu Hasli ambil lah ke? Okay, saya ambil, nanti saya bagilah share nanti. Hai. Selamat malam. Okey, terima kasih semua. Cikgu Idris ada apa-apa nak cakap? Tak ada apa lah kot. Tak ada apa. Cikgu Asyukri? Hello, Cikgu Asyukri. Dia ke toilet tadi. Tak, Cikgu Asyukri. Toilet. Cikgu Asyukri tu ada. Cikgu Asyukri nak cakap apa? Tak ada apa. Cikgu Norina pun ada. Cikgu Norina nak cakap apa ke? Kaitan dengan KUAM. Tapi di sini tak perlu kot. Nanti kita berhubung lain lah. Okey, ada Waris. Ni kita tengok. Puan Waris, AJK PIBG kita. Kot ada nak sampaikan apa-apa bagi mewakili AJK PIBG? Buka mic. Okey. Ada apa nak cakap boleh? Saya pun malu nak cakap. Tak apalah. Kita ni okey. Itu saja ya Cik Syahid. Terima kasih pada Cik Syahid dan timnya kerana memberi peluang kepada Sekolah Kebangsaan Lombok menyertai SnapEd. Setakat ni ada berapa belas sekolah Cik Syahid? Kalau masuk Lombok ni 15. 15 sebab saya tengok dalam data tadi 14, tapi Lombok ni sebab kita baru diberi taklimat, jadi kita belum mulakan lagi, jadi data kita tidak ada data murid, penyertaan murid, guru belum ada lagi. Cuma Sekolah Kebangsaan ni sekolah yang ke-15 lah. Sepatutnya kita bersyukur dan saya mengambil peluang ini bila diberi mandat untuk bersama dengan SnapEd. Saya rasa itu satu perkara yang sangat hebat lah untuk kita gunakan medium ini untuk memastikan anak-anak menerima orang kata kaedah pembelajaran yang lebih meluas. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.